Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Didik 18 November bersama saya Tarushdie Muhammad Nazri. Pakar Kejuruteraan Elektrik Universiti Tenaga Nasional UNITEN, Profesor Dr. M.E. Hanan diiktiraf sebagai saintis paling berpengaruh di dunia. Pengiktirafan itu diberikan oleh Clevid Analytics berdasarkan laporan Highly Cited Researchers 2022. Dalam satu kenyataan, UNITEN berkata, pengiktirafan adalah berdasarkan penerbitan kajian Profesor M.E. Hanan yang signifikan dalam bidang kejuruteraan tenaga boleh diperbaharui. Beliau juga tersenarai dalam kedudukan teratas 1% citasi dalam tempoh 11 tahun dari Januari 2011 hingga Disember 2021. Naib Chancellor UNITEN, Profesor Dr. Nur Azwar Abu Osman berkata, kejayaan itu meletakkan UNITEN di pesada global dalam kecemerlangan penyelidikan saintifik yang membawa kemakaan kepada universiti dan negara. Penuntut Universiti Malaysia Kelantan UMK, Shamira Nasrin Ahmad Nordin mengharumkan nama negara apabila tersenarai antara 100 bakat muda terbaik Anugerah Asia Young Talent atau Monster Awards. Pencalonan penuntut ijazah sarjana muda sains gunaan sains sumber asli itu adalah melalui bakatnya yang melangkaui pengajian akademik serta pelibatan secara aktif dalam kurikulum di universiti. Shamira Nasrin, 23 tahun, merupakan salah seorang daripada 900 calon dari seluruh Asia yang tersenarai dalam anugerah itu. Ia bagi mencari dan mengiktiraf bakat anak muda yang memberi inspirasi, mempengaruhi dan memberi motivasi dengan bakat, cerita atau kerja mereka terhadap orang ramai dan komuniti. Shamira Nasrin pernah dilantik sebagai Naib Setiausaha Majlis Perwakilan Pelajar UMK dan aktif menyertai pertandingan debat selain menjadi moderator dan host untuk pelbagai program. Dia menggunakan platform tersebut untuk mengutarakan isu-isu berkaitan wanita, terutamanya pemerkasaan akta anti gangguan seksual. Di samping itu, Shamira memiliki kemahiran berkomunikasi dalam 4 bahasa iaitu bahasa Melayu, Inggeris, Tamil dan Mandarin. Seterusnya, Shamira Nasrin akan menjalani proses saringan untuk pemilihan ke peringkat pusingan akhir 10 bakat muda terbaik Monster Awards. Calon terpilih akan dinilai daripada esei dan persembahan video pendek dengan pemberian markah berdasarkan personaliti, keaslian dan viraliti. Pelbagai manfaat diterima penduduk Batu Pahat Johor menerusi misi kembara TVET Unity anjuran Kementerian Pengajian Tinggi KPT. Dibuat di bawah konsep pemindahan ilmu, sebanyak 37 buah kursus pendek ditawarkan. Kembara TVET Unity digerakkan oleh bahagian kolaborasi industri dan masyarakat Jabatan Pendidikan Tinggi. Sejak penganjurannya bermula Oktober lalu, 3 inisiatif utama dikongsikan kepada masyarakat, membabitkan kursus pembelajaran sepanjang hayat PSH, program Hikmat Bakti TVET serta program bantuan bencana kepada mereka yang memerlukan. Melalui PSH sahaja, 37 buah kursus reskilling dan upskilling ditawarkan, antaranya masakan, urutan refleksologi dan guntingan rambut. Ia dijayakan oleh rangkaian kolej komuniti di bawah pengurusan Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK dan mendapat sambutan kira-kira 1,500 orang penduduk setempat. Manakala program Hikmat Bakti TVET yang melibatkan rangkaian IPTA di bawah Malaysian Technical University Network MTUN membantu menaik taraf serta memulihkan kediaman serta fasiliti awam seperti surau dan balai raya. Hampir semua fasiliti berkenaan turut menerima pemasangan lampu LED dan panel solar. Sementara itu, KPT turut memperkenalkan program Rumah TVET Unity di mana kerja-kerja pembaikan kediaman mereka yang terlibat dengan bencana dibaik pulih melalui usaha sama antara Brigad Sukarelawan Kolej Komuniti, Sukarelawan KPT dan IPTA. Kerajaan memperuntukkan RM6.7 bilion dalam bajet 2023 untuk melaksanakan inisiatif memperkasakan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad berkata, peruntukan itu adalah yang terbesar setakat ini. Ia diberi mengambil kira bidang TVET menawarkan potensi besar kepada golongan belia selain mempunyai kebolehpasaran yang tinggi dalam bidang pekerjaan. Jelasnya, untuk tahun ini KPLB telah mendapat peruntukan yang besar iaitu RM761.97 juta khusus untuk program TVET at KPLB meliputi lebih 260 bidang. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program sembang TVET at KPLB di Kuala Lipis, Pahang semalam. Universiti Putra Malaysia UPM menyediakan 42 buah bas sebagai kemudahan kepada pelajarnya pulang mengundi pada PRU 15. Naib Chancellor UPM Datuk
Profesor Dr. Muhammad Roslan Sulaiman berkata, bas terbabit menghantar pulang 1,355 orang pelajar di bawah program Misi Putra Cakna. Program itu berlangsung 2 hari bermula semalam bertujuan memudahkan urusan serta mengurangkan beban pelajar. Misi itu juga langkah untuk menggalakkan pelajar melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Untuk pergerakan pertama semalam, seramai 763 orang pelajar terbabit. Sementara bagi pergerakan kedua hari ini, membabitkan sejumlah 503 lagi pelajar. Datuk Profesor Dr. Muhammad Roslan berkata, pergerakan setiap bas mengikut 4 zon, iaitu zon Pantai Timur, Utara, Selatan dan Tengah. Pergerakan zon Tengah turut merangkumi destinasi ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Usaha yang dijalankan oleh UPM itu dikendalikan dengan bantuan Majlis Perwakilan Pelajar. Universiti Teknologi Mara UiTM juga komited menyokong proses demokrasi dengan menyediakan perkhidmatan bas secara percuma kepada 800 penuntut untuk pulang ke kampung halaman. Inisiatif dilaksanakan dengan kerjasama Majlis Perwakilan Pelajar. 7 buah bas disediakan untuk menghantar penuntut pada semalam dan kemarin membabitkan 3 zon sekitar Semenanjung Malaysia. Perkhidmatan bas itu juga membawa pelajar dari kampus di Timur, Utara dan Selatan Semenanjung ke Ibu Negara. Pihak kampus turut menyediakan bas pengantara dari UiTM Shah Alam dan Puncak Perdana ke terminal bas dan lapangan terbang. Ia digerakkan bermula 15 November dengan kekerapan 2 hingga 3 kali sehari. Bertemu kembali. Perantau di Johor Bahru membanjiri terminal bas Larkin Central untuk pulang ke destinasi masing-masing agar tidak terlepas peluang untuk mengundi esok. Pengumuman kerajaan memberi hari kelepasan am hari ini dan esok serta cuti gantian yang diberi Kerajaan Negeri Johor pada Ahad sedikit sebanyak melegakan mereka. Tinjauan di terminal bas Larkin Central malam semalam mendapati orang ramai beratur di kaunter jualan tiket dan memenuhi ruang menunggu sebelum memulakan perjalanan pulang. Ada di antara mereka yang sudah menempah tiket lebih awal secara dalam talian. Sudah book earlier pasal mana diorang join mahal tiket lagi, tiket tak boleh dapat. Saya sudah book 1 minggu lepas saya sudah book. Saya nak ke Teluk Intan. Pulang mengundi. Sebab orang kata apa? Rehat-rehat dulu kan sebelum mengundi. Baguslah dia bagi orang kata apa? Bagi cuti 2 hari tu kan. Sebab sesak lah jadi tiket pun tak ada. Tiket pun dah habis. Ini pun beli online je. Nak ke mana tu? Perak. Alhamdulillah lah. Dapatlah kita untuk sumbangan betul rakyat kerajaan kita ni kan. Itu mesti-mestinya lah pimpin untuk menjasa kepada rakyat lah. Pada masa sama, keadaan di terminal bertambah sesak selepas ketibaan bas yang membawa penumpang dari luar negeri Johor. Menuju Pantai Timur pula, orang ramai sanggup menempuh kesesakan di jalan raya selama 14 jam untuk pulang mengundi. Pengundi yang pulang ke Terengganu dan Kelantan kelihatan bersemangat untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Tinjauan di Plaza Tua Kuala Terengganu di Kampung Gemuruh, Kuala Nerus mendapati kesesakan hampir 2 km dan dijangka bertambah malam ini. Seperti di negeri-negeri lain, orang ramai mengambil kesempatan menggunakan cuti sepenuh hari mengundi untuk balik kampung menunaikan kewajipan masing-masing. Bagi seorang pekerja kilang dari Johor Bahru, Abdullah Idris, dia bersama 2 lagi rakannya sanggup menunggang motor untuk balik mengundi di kampung mereka di Kelantan. Dari JP tolak pukul 10. Yang 3 orang ni dah pukul 10. Balik mengundi kampung, tak ada mereka. Mana balik kampung tu semoga sama-sama bawa dulu motor. Bagi Zamri Muhammad dari Kuala Lumpur, dia sanggup meredah kesesakan jalan raya sehingga mengambil masa 14 jam untuk sampai di kampung halaman di Besut. Pada KL ni, tak turun daripada KL pukul 12. Terus sampai sini tadi pun dah ada pukul 11 lebih.
So balik memang mengundi mana? Mengundi Jabi, Besut. Kita bilang. Jadi tolak berapa ni? 12 lebih. Belum lebih lah. Sepanjang perjalanan ramai banyak ada. Ramai lah. Jalan pun jam macam lebih pada hari raya dah kata. Bagaimanapun, aliran trafik di LPT2 dilaporkan masih terkawal. Inisiatif kerajaan untuk membenarkan remaja yang berumur 18 tahun ke atas untuk mengundi buat kali pertama adalah satu langkah yang sangat baik kerana hal ini dapat membolehkan remaja-remaja di luar sana untuk lebih peka terhadap isu-isu politik semasa dan mereka juga dapat mewakili suara generasi anak muda. Hampir 7,000 kertas undi pos dari United Kingdom dan Ireland berjaya dikumpulkan Vote Malaysia, sebuah gabungan persatuan pelajar di London. Kertas undi seberat 140 kg itu dibawa pulang ke tanah air sebelum diagihkan mengikut pusat mengundi masing-masing. Menurut wakil media prima di London, rakyat Malaysia di UK mula mengisi borang undi pos sejak minggu lalu. Kertas undi yang lengkap boleh dipos sendiri atau diserahkan kepada pusat pengumpulan Vote Malaysia. Education Malaysia di London adalah satu daripada 13 pusat penyerahan dan pengumpulan. So dalam konteks ni, Pejabat Education Malaysia London cuma menyediakan fasiliti dan ruang untuk pengumpulan ballot-ballot yang telah diberikan oleh persatuan-persatuan pelajar yang dikumpul daripada 13 pusat pengumpulan di seluruh UK termasuk di Wales, Scotland dan Ireland. Vote Malaysia juga menjalankan hikmat pengumpulan undi pos di 16 negara lain. Fantastic. I mean, I've voted at home, but coming outside here, postal vote, it's the first time I'm doing it, and it's fantastic to vote. The feeling is too great. I really appreciate what the UKEC, the students from each of the colleges, what they are doing in providing us this access. Sebab kalau tak, kita personally kena hantar the postal ballot tu balik Malaysia. And then logistic problem and all that kan susah kalau tak sempat. Undi pos dari Ireland, Scotland dan Wales dibawa ke London melalui penerbangan domestik atau kereta api. You can see people who are like fighting to get the ballots, right? Like train leaves at 6:30, they will make sure they travel to the next station at 6:15 just to pass their ballots on. So it's very heartwarming to see like every ballot's count and like just everyone racing to get their ballots to us. This election, you see at every single person like on their feed, their story, you see people taking pictures, like so proud to hold their ballot. You all semua pertama kali mengundi ke? Media Prima Audio MPA mengekalkan kedudukan sebagai salah satu rangkaian radio negara yang menonjol dalam JFK Pengukuran Pendengaran Radio Gelombang 2 2022 yang dijalankan dari September hingga Oktober lalu. Dengan menyajikan kandungan lebih segar, penyampai radio baharu serta kempen menarik, MPA berjaya mencatat capaian terkumpul 5.16 juta atau 24% daripada 21.5 juta pendengar mingguan di Semenanjung Malaysia. Bagi jumlah pendengar segmen Pagi Hot FM, Breakfast Hot yang dikendalikan Johan, Farah Fauzana dan AG, ia meningkat kepada 1.64 juta orang. Saluran radio MPA yang menyampaikan berita semasa dalam bahasa Melayu Bulletin FM menunjukkan peningkatan jumlah pendengaran kepada 5 jam 59 minit. Stesen yang menumpukan masyarakat Pantai Timur yang dilancarkan Januari tahun ini, Mola FM, terus menunjukkan peningkatan memberangsangkan apabila menerima peningkatan mingguan 97% membabitkan 484,000 pendengar.
Stesen radio berbahasa Inggeris Fly FM merekodkan peningkatan kepada 1.17 juta pendengar mingguan, manakala stesen berbahasa Cina 8FM mencatat jumlah masa pendengaran tertinggi dalam kalangan radio berbahasa sama. Secara keseluruhan, stesen radio MPA mencatat peningkatan 175,000 pendengar mingguan berbanding tinjauan sebelumnya. Batal jualan tiket konsert kerana permintaan yang terlalu tinggi. Agak pelik, tetapi itulah alasan yang diberikan syarikat penjualan tiket dalam talian Ticketmaster ketika membatalkan jualan tiket konsert jelajah Taylor Swift di Amerika Syarikat tahun depan. Menurut kenyataan daripada Ticketmaster, pembatalan itu disebabkan permintaan kadar pembelian tiket yang terlalu tinggi dan inventory tiket sedia ada tidak mampu menampung permintaan tersebut. Terdahulu, jualan tiket awal melibatkan kelab peminat Swift dilaporkan sangat laris mengakibatkan laman web Ticketmaster tergendala. Ramai yang terpaksa menunggu sehingga 3 jam untuk mendapatkan tiket. Malah terdapat banyak tiket dijual semula dengan harga mencecah puluhan ribu dolar, menjadikan peminat berang dan mendakwa Ticketmaster tidak telus dalam penjualan tiket. Jelas Ticketmaster pula terdapat keseluruhan 3.5 bilion permintaan untuk membeli tiket dalam sistem mereka. Sebanyak lebih 2 juta tiket telah habis dijual, jumlah tertinggi pernah dicatat oleh seorang artis dalam tempoh sehari. Setakat ini tiada kenyataan dibuat mengenai penyambungan jualan tiket. Keadaan itu juga memberi kesan terhadap nilai saham syarikat induk Live Nation yang merudum kira-kira 3% malam. The Eras Tour adalah konsert pertama Swift dalam tempoh 5 tahun. Jelajah di Amerika Syarikat itu dijadual bermula pada Mac 2023. Korea Selatan menutup ruang udaranya semalam bagi memastikan tumpuan lebih 1/2 juta pelajar yang menduduki peperiksaan penting tidak terganggu. Kementerian Pendidikan negara itu berkata lebih 508,000 pelajar menduduki peperiksaan selama 9 jam itu tahun ini. Digelar Sunyeong, ia peristiwa tahunan terpenting di Korea Selatan kerana menjadi penentu tempat masuk ke universiti-universiti terbaik di negara itu. Seterusnya, simbol kepada prospek kerjaya dan kehidupan yang lebih baik. Kepentingan peperiksaan ini juga terselah dengan kawalan pihak kerajaan dalam memastikan semua pelajar terlibat dapat mendudukinya. Bagi memberi ruang kepada pelajar ke sekolah tanpa gangguan trafik, pejabat kerajaan, bank dan pasaran saham dibuka lewat sejam. Dan selain kawalan keselamatan polis, pasukan polis pengiring turut disediakan untuk pelajar yang lewat tiba ke Dewan Peperiksaan. Ketika ujian lisan, semua pelepasan dan pendaratan pesawat ditangguhkan selama 35 minit dan pesawat perlu terbang pada altitude lebih 3,000 meter. Peperiksaan tahun ini juga adalah yang ketiga dilangsungkan di bawah SOP COVID-19 dengan semua pelajar perlu sentiasa memakai pelitup muka selain membawa makanan dan minuman sendiri. Hai adik-adik, artifak pilihan kita pada hari ini adalah scroll kaligrafi Sini. Apakah itu Sini? Sini adalah tulisan kaligrafi yang berasal dari perkataan Arab iaitu Sin yang bermaksud Cina. Penulis hot Islam di China menulis di atas scroll kertas dengan menggunakan berus lukisan tradisional Cina. Kaligrafi seperti ini akan dilukis di atas kertas atau lembaran kain sutera. Contoh terawal tulisan Sini adalah dari dinasti Ming yang boleh didapati di mihrab masjid di China. Penulis hot China menggemari ayat Al-Quran, syahadah, basmalah dan juga 99 nama Allah. Ayat-ayat ini juga diubah menjadi kaligram seperti dalam bentuk tumbuh-tumbuhan, pasu, buah-buahan, bunga-bungaan atau pedang. Tahukah adik-adik, sebahagian daripada hasil karya ini boleh mencapai sehingga 100 kaki panjang. Gulungan scroll ini akan dibentangkan dari kanan ke kiri sedikit demi sedikit untuk digantung pada dinding. Sukan. Berbanding pasukan lain, layanan kepada pasukan bola sepak kebangsaan Poland agak istimewa, khususnya apabila pasukan itu diiringi 2 pesawat pejuang F-16 ke Piala Dunia 2022 di Qatar yang dilakukan sehingga pesawat yang membawa pasukan kebangsaan Poland melepasi sempadan negara itu. Salah satu daripada pesawat itu turut membawa spanduk dengan cokan kata tanda pagar Lexi Naspilka, bermaksud kami bersama dalam bola sepak, yang menjadi slogan Persekutuan Bola Sepak Poland.
Poland akan memulakan kempen Piala Dunia pada 22 November dengan menentang Mexico dalam perlawanan kumpulan C. Dua lagi pasukan dalam kumpulan itu ialah Arab Saudi dan Argentina. Azam pemain pertahanan Marquinhos, pasukannya mahu menjulang trofi Piala Dunia 2022. Tambahnya ini kerana menjadi juara dunia adalah sebahagian daripada sejarah Brazil dan dia mahu keluarga serta anak cucunya nanti bangga dengan pencapaiannya itu. Acho que se a gente pegar e ver os ex-campeões do mundo, a gente vê a importância que tem, né, a Copa do Mundo para o Brasil. Né, você ser um ex-campeão do mundo, isso vai ficar marcado na história da sua vida, da sua família, dos seus netos, do Brasil, de onde você passar, você vai ser reconhecido por isso. A gente vê todos os ex-campeões do mundo, eles se orgulham muito, né? Todos os brasileiros, todos os familiares se orgulham muito por isso. Então é isso que a gente pensa, é isso que a gente quer para a nossa vida. Sehingga Brazil sudah menjulang trofi Piala Dunia sebanyak 5 kali dan adalah yang paling tinggi di kalangan semua pemenang lain. Pasukan kebangsaan Brazil ketika ini masih berlatih di Turin, Itali dan akan ke Qatar lewat hari ini. Agak mengejutkan apabila Brazil tidak mengadakan sebarang perlawanan ujian menjelang Piala Dunia 2022. Diletakkan dalam kumpulan G, Brazil memulakan kempen Piala Dunia 2022 dengan menentang Serbia pada 24 November ini. Ini diikuti perlawanan dengan Switzerland dan yang terakhir dengan Cameroon. Sementara itu, pemain penyerang Olivier Giroud mengakui gembira terpilih menyarung jersey kebangsaan Perancis pada kejohanan Piala Dunia buat kali ketiga. Menurut Giroud, fokusnya untuk memastikan melepasi peringkat kumpulan sekaligus menamatkan pada 3 juara Piala Dunia sebelum ini gagal lolos sehingga ke peringkat kalah mati. Beraksi untuk kelab AC Milan dalam Liga Itali, Giroud kini 36 tahun menjaringkan 1 gol pada Piala Dunia 2014. 4 tahun kemudian pada Piala Dunia 2018, Giroud lebih kerap diletakkan sebagai pemain simpanan tetapi masih bernasib baik apabila pasukan itu muncul juara. Piala Dunia 2022, Perancis akan mendapat Australia pada perlawanan pembukaan kumpulan D pada Selasa ini. Dua lagi lawannya yang menanti selepas itu ialah Denmark dan Tunisia. Mengakhiri buletin didik, ceritanya juga mengenai Piala Dunia 2022. Sebagai tuan rumah, persediaan yang dilakukan Qatar agak memukau. Saya Tarushdin Muhammad Nazri, salam hormat dan jumpa lagi.